Leave meeting lah kan? Goib saja. Okay. Semua dah ready ke? Dah record ke tu? Sudah habis. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kami berkesempatan untuk membuat suatu tugasan yang di mana tafsir ayat ahkam surah Al-Baqarah ayat 102. Okey. Dan kami juga ada pembentang-pembentang yang di mana pembentang pertama adalah saya sendiri, yakni Muhammad Hafiz bin Kasmin, nombor matrik 0192102007. Pembentang kedua adalah Muhammad Rahim bin Jamilin dengan nombor matrik 0192102015, dan pembentang yang terakhir lagi tidak asing kepada kita adalah Muhammad Firdaus bin Ridwan dengan nombor matrik 0192102007. Baik, apabila kita berbicara mengenai surah Al-Baqarah ayat 102, kita akan membincangkan berkenaan dengan sihir. Okey, yang di mana sihir ini memang wujud dan berlaku di sepanjang zaman. Okey, di mana sihir ini memang wujud dan kita kena mengakui, mempercayai kewujudannya, kerana Al-Quran sendiri sekurang-kurangnya Al-Quran mereka 67 ayat yang menyentuh berkaitan dengan sihir. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memang terkenal dengan kisah sihir yang berlaku pada zamannya. Seperti ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 102. Dan sihir ini memang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman tersebut. Okey, beliau Nabi Sulaiman terpaksa berhadapan dengan golongan-golongan ahli-ahli sihir yang mahir pada zaman Firaun bagi menentang dakwah Nabi Sulaiman. Seperti yang kita lihat. Okey. Okey, sebelum Nabi Sulaiman juga alaihissalam banyak berlaku fenomena sihir dalam kehidupan terdahulu. Sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam lagi sudah terdapat amalan sihir yang merosakkan. Jadi bermaksud sihir ini adalah merosakkan dengan tujuan yang amat jahat. Yang amat jahat. Al-Quran telah mendedahkan banyak ayat tentang sihir untuk menjelaskan kepada manusia bahawa sihir itu wujud, dan salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Okey, sihir ini juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Okey, sesiapa sahaja. Mungkin saya, mungkin sedang penonton, mungkin sedang panel pembentang juga mungkin terkena sihir. Dan sihir ini boleh berlaku dengan cara tukang sihir itu menyihir seseorang, ataupun tukang sihir itu disuruh ataupun dibayar, digaji, dia bagi mahar kepada tukang sihir untuk menyihir seseorang. Atau juga sihir ini boleh berlaku dengan secara tidak langsung terkena kepada kita. Sihirnya ditujukan kepada orang lain tapi yang terkena adalah kita. Ini biasanya sihir-sihir yang dituju seperti sihir-sihir yang disimpan di dalam di depan kedai, depan ofis, depan pejabat, okey, depan rumah, depan kita punya kedai perniagaan seperti itu. Okey, ada juga sihir yang berlaku di mana tukang sihirnya sahaja baru mempelajari, baru mendapat sanad ijazah, baru graduate daripada mempelajari sihir, maka sihir ini dia pelajari, maka dia akan test. Dia akan test sama ada sihirnya berlaku ataupun tidak, sihirnya wujud ataupun tidak. Dan jika kita melihat kepada sejarah-sejarah Eropah terdahulu seperti yang tertayang di dalam Bollywood, Hollywood, maafkan saya, Hollywood,
di mana pelaku-pelaku sihir dan pengamal-pengamal sihir ini pada zaman dahulu, mereka ni apabila masyarakat mendapati mereka mempraktikkan sihir, mempraktikkan amalan-amalan sihir, mempelajari sihir ataupun menyebarkan sihir, maka hukum mereka adalah hukum mati, yang di mana hukuman ini berbentuk seperti dibakar hidup-hidup, dibunuh, dipancung dan berbagai lagi. Tidak nampak sihir itu bukan tidak wujud. Okey, bermakna tidak wujud. Ada banyak lagi tempat-tempat yang halus yang kita tidak boleh nampak seperti kuman, virus, begitu juga dengan makhluk jin, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, sihir, iman, okey, nyawa, malaikat, angin, cahaya dan bagai-bagai lagi yang kita tidak nampak. Seperti itu. Bukan tidak nampak, tidak wujud, maka tapi dia wujud. Kenapa disebut dalam Al-Quran? Seperti mana surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermaksud min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Terjemahan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, yakni dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Ayat tersebut, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babylon, ini negeri Ababil, iaitu negeri Babil, iaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakannya, sesungguhnya kami hanyalah cobaan ataupun ujian bagimu, yakni manusia, sebab itu janganlah kamu kafir, yakni kufur, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan seseorang antara seorang suami dengan seorang isteri, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka tidak meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Baik. Ayat ini menerangkan berkenaan sihir yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, mari kita perincikan satu persatu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ala mulki Sulaiman, pada kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya memang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakin, dan akan tetapi Sulaiman itu kafir, dia kata kufur. Sulaiman, tetapi tidak, Nabi Sulaiman tidak kufur dan tidak mengerjakan sihir apapun. Walakin nasyayatina kafaru. Akan tetapi syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan manusia itu sihir. Syaitan mengajarkan manusia itu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan ke atas diturunkan dua malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan juga Marut namanya. Okey, dua orang malaikat ini sarjana silam menyatakan bahawa mereka ini diturunkan hanyalah untuk ujian kepada manusia pada zaman dahulu. Pada zaman Nabi Sulaiman, mereka diturunkan kedua-duanya. Diturunkan direct daripada langit, turun dua-dua sampai ke bumi. Lepas tu, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
Fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ayat ini menerangkan manusia berbondong-bondong menuju kepada malaikat Harut dan juga Marut untuk mempelajari ilmu. Yang ilmu ini kata malaikat itu hatta yaqula, sehingga kamu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, yang bermaksud sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagi kamu, hanya ujian kepada manusia, untuk manusia itu beriman ataupun tidak di zaman Nabi Sulaiman. Macam tu, beriman kepada Nabi Sulaiman, taatkah kamu kepada Nabi Sulaiman ataupun tidak. Jadi mereka mempelajari daripada dua malaikat ini ilmu-ilmu itu, yang di mana mereka mempelajari ini mampu untuk separate, memisahkan antara suami dan juga isteri. Dan jika kita lihat kepada hadis-hadis Nabi, memang ini adalah kerja-kerja syaitan. Syaitan memang suka memisahkan manusia, sehingga kan kita ada di dalam kitab sihir, antaranya kitab Maridatus Sihir karangan Syekh Sa'id Abdu, dan juga karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yakni Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan, di mana mereka ada sihir yang namanya sihir pemisah. Sihir pemisah ni antara tak kira lah pemisah antara suami isteri ke, pemisah antara mak dengan anak ke, pemisah dengan antara keluarga dengan keluarga, pemisah jiran dengan, yang penting memisahkan hubungan silaturahim yang sudah terjalin. Mereka mempelajari dan mereka mempraktikkan amal-amal tersebut. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka tidak mampu memudaratkan sesiapapun dengan izin Allah. Tapi mereka mempelajari sihir ini, mereka tidak mampu untuk menyakiti ataupun memberi mudarat kepada satu orang individu, walaupun satu orang tidak mampu mereka mudaratkan kecuali dengan izin Allah. Jika Allah nak uji, maka Allah akan uji dengan sihir, yang di mana Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah engkau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan diuji, kamu akan diuji dengan kemampuan kamu. Ayat ini bermaksud kamu akan diuji dengan kemampuan kamu. Jika kamu tidak akan diuji dengan keluar daripada kemampuan kamu. Jadi Allah memang apa kita cakap, Allah memang wali, Allah itu penjaga. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumatil nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumatil nur. Allah itu penolong ataupun pembantu kepada orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Seperti itu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat kepadanya. Mereka juga mempelajari ilmu-ilmu sihir, yang di mana ilmu ini sendiri yang di mana mereka akan dapati adalah kufur. Yang di mana mereka dapati pada akhirnya adalah ini adalah ilmu salah, ilmu yang tidak benar. Dan orang-orang yang membuat sihir sudah tentu mereka ini mensyirikkan Allah, kerana mereka perlu bertapa ataupun memuja-muja syaitan selama 40 hari 40 malam di bawah gunung, di bawah depan potos pokok dengan memuja-muja nama-nama syaitan-syaitan tersebut. Begitulah tafsiran ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Namun begitu ayat ini juga dikuatkan lagi dengan ayat yang seterusnya. Min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Yang bermaksud Nabi Musa menjawab, lemparkanlah terlebih dahulu. Maka tak kala mereka melemparkan, yakni tukang-tukang sihir Firaun, ketika ini Nabi Musa telah bertemu dengan Firaun, dan Firaun mengutuskan tukang-tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Seperti itu. Lalu mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut.
Mereka membuat silap mata kepada orang-orang ramai yang datang pada hari itu di majlis tersebut dan menjadikan orang-orang itu takut, serta mereka mendengarkan sihir yang besar, menakjubkan, bisihrin azim, sihir-sihir yang menakjubkan. Surah Al-A'raf ayat 116. Ayat ini, dua ayat ini juga sudah menunjukkan kepada kita bahwasannya dua ayat ini menunjukkan bahawa sihir itu wujud dan berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Perbuatan sihir tersebut boleh mempengaruhi manusia sehingga mereka tercengang keheranan. Hairan. Sihir, hairan. Kita hairan. Kita tak tahu. Tiba-tiba boleh jadi. Tiba-tiba puff, hilang. Miracle. Hilang. Ajaib. Seperti itu. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada meriwayatkan bahawa Rasulullah menggesa umatnya untuk meninggalkan sihir, untuk maafkan saya, untuk menggesa untuk umatnya menjauhi 7 perkara. 7 perkara yang membinasakan, dan salah satu daripada 7 tersebut adalah sihir. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini berbunyi, Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsana Sulaiman an Thawr ibn al-Zaid, an Abi al-Ghaith, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al al-mubiqati. Qalu ya Rasulullah, wa ma kunna? Qala asyirku billah was-sihru وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Sabda baginda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari daripada perang, dan menuduh wanita muhsan yang beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Dari hadis ini yang kita baca tadi sudah terang lagi bersuluh bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar. Sihir adalah suatu perbuatan yang syirik kepada Allah. Ulama bersepakat bahwa mempelajari sihir, mengajar, serta mempraktikannya adalah haram. Ibn Qudamah berkata, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram. Tidak ada khilaf padanya dalam kalangan ahli ilmu. Imam An-Nawawi berkata, adapun mempelajarinya sihir dan mengajarkannya maka hukumnya adalah haram. Seterusnya Rahim. Seterusnya saya hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata haidan aw amra'atan fi duburiha aw wa'an kahinan faqad kafar bima unzila Muhammad. Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah wal Darimi wa fi riwayatihima fasaqadahu bima yaqul faqad kafara wa qal Tirmizi la ta'rif hadza al-hadis ila min hadith Hakim al-Asram Abi Taimiyah an Abi Hurairah. Hukum Sahih Al-Albani. Maksudnya ialah terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan utusan Allah berkata, sesiapa yang bersetubuh dengan perempuan yang sedang haid atau berzina dengan perempuan satu atau menzirahi seorang kahin,
maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tirmizi, Ibn Majah, dan Darimi meriwayatkan dalam versi 2 yang terakhir, dia mengisytiharkan, dia betul dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya. Tirmizi berkata, kami hanya mengetahui hadis ini daripada Hakim Al-Atram, daripada Abu Tamimah, daripada Abu Hurairah. Maksud hadis ini, maksud dia di sini, hadis di atas menerangkan bahwa siapa yang mendatangi menziarahi tukang sihir sudah jatuh kufur, dan ada juga riwayat yang lain yang menyatakan bahwa solat tidak diterima selama 40 malam. Maksud dia ialah hukum pergi kepada tukang sihir bagi memintanya mengobati sihir yang dihadapi adalah haram. Hal ini kerana apabila seorang pergi menemui tukang sihir atau mengobati sihir yang dihadapi, jelas perbuatan tersebut membawa kepada pergantungan kepada selain Allah. Ia boleh membawa kepada syirik kepadanya. Dr. Wahba Al-Zuhaili dalam Al-Fatwa Al-Mu'asirah berkata, diharamkan untuk pergi kepada tukang sihir sama ada untuk melakukan sihir atau pengobatan sihir. Maka semua itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabawi adalah salah satu jenis daripada syirik kepada Allah. Kerana ia adalah keyakinan dengan mengetahui yang gaib atau pengobatan penyakit melalui perantaraan selain daripada Allah. Barang siapa yang pergi kepada tukang sihir dan tidak mempercayainya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Rasulullah bersabda yang bermaksud sesiapa yang mendatangi tukang ramal, yakni dukun, dan bertanya kepada tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Terusnya, Daus. Hadis yang terakhir ialah Haddatsana Muhammad bin Musanna Al-Anazi, Haddatsana Yahya yakni Ibn Sa'id an Ubaidillah an-Nafi' an Safiyah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atarafa'a sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Sebenarnya Safiyah meriwayatkan daripada beberapa istri Rasulullah berkata, siapa yang menziarahi ahli nujum dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak dikira hingga 40 malam. Hadis ini menerangkan bahawa Rasulullah amat tegas di dalam hal ini. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, siapa yang mendatangi dan mempercayai apa-apa yang dikatakan oleh tukang sihir, maka ia telah kufur. Dan solatnya tidak diterima selama 40 malam. Akhir sekali, semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik, dan serta mengurniakan kepada kita kefahaman dalam mengamalkan tuduhannya. Itu saja. Penutup. Jadi sini jelaslah sihir boleh ditentang, dielak dan dengan beramal kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Ada antara riwayat yang lain, antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 marrat, 3 kali pagi, 3 kali petang selepas subuh dan salat asar. Ini akan mampu untuk kita punya sebagai pembenteng diri. Jika terkena sihir, boleh berubat dengan Al-Quran, hadis dan juga doa-doa mustajab. Okey, berubat dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu, Allah berkata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Quran itu menjadi penawar dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Dan juga hadis-hadis itu, dan juga doa-doa yang mustajab, doa-doa mustajab, doa daripada ulama, ataupun doa-doa yang kita reka sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah aku. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku daripada sihir. Begitu juga keluarga aku, ibu bapaku, sahabat-sahabat handaiku, jiran tetanggaku dan juga ahli kampungku daripada tukang sihir ini. Bersihkan ya Allah. Tidak perlu takut kepada sihir. Tidak perlu takut. Kenapa Allah? Kenapa? Allah telah berfirman dalam Quran yang kita bacakan tadi, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah.
Mereka tidak mampu menyakiti seorang pun. Seorang pun dengan izin Allah tidak akan mampu. Jadi apapun memang tidak perlu kita takut kepada tukang sihir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.